Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ Anggun untuk bertugas untuk pagi ini. Jadi Alhamdulillah ditemukan lagi dengan izin Allah hari ini hari Jumaat 10 Disember 2021 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Baiklah, dalam slot Adinu Kholis untuk hari ini seperti biasa 10.15 minit pagi, dan insyaAllah bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang berbahagia Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Ustaz pun Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam biasa juga pada pendengar-pendengar juga boleh ikuti siaran langsung Nusi dalam Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Jadi pada minggu lepas Ustaz telah pun membicarakan berkaitan tentang percakapan bersandarkan apa yang berlaku pada asbab zahir. Jadi untuk slot yang ke-26 pada minggu ini, yang berbahagia Ustaz akan membicarakan pula tentang perbezaan antara pegangan dan ingatan di hati. Jadi sebagai mukadimahnya, saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insyaAllah untuk slot yang ke-26, pembicaraan rukun iman yang ke-6, beriman sekalian perkara yang berlaku, perkara yang baik, perkara yang jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia dan di akhirah, kesemuanya datang daripada qada Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Keesaan Allah pada perbuatan dengan bahawa kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian slot yang terdahulu saya pergi kepada percakapan yang menyandarkan perbuatan kepada asbab zahir. Percakapan yang menyandarkan perbuatan pada asbab zahir itu dipanggil percakapan isnad majazi jua, sanda sementara kepada asbab zahir. Hakiki pegangan kita tetap dah kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga contohnya kita menyandarkan perbuatan kepada perbuatan malaikah. Malaikah lah yang menurunkan wahyu, malaikah lah yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan, malaikah yang meniupkan roh, malaikah yang mencabut roh, malaikah yang mencatat catatan baik dan jahat, malaikah yang menyoal di alam barzah, malaikah yang menjaga syurga dan neraka. Itu pun dipanggil isnad majazi, sanda perbuatan kepada perbuatan malaikah yang menjalankan tugas mereka, tapi hakikinya apa yang berlaku
kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, slot yang ke-26, saya akan pergi kepada perbezaan antara pegangan dengan ingatan di hati. Pegangan dipanggil i'tiqadiyun, tu pegangan. Kemudian ingatan di hati, istilah ilmu menyebut sebagai syuhudiyun. Syuhud di hati, tu istilah ilmu. Ingatan di hati disebut dengan syuhudiyun. Syuhud ni idraku syai' bizauq. Maknanya dapat sesuatu dengan zauq, dengan kecap di batin basirah, di kalangan awliya illah. Itu pembicaraan berkaitan dengan syuhudi. Syuhud, ingatan di hati yang dapat dengan zauq, dengan wujudan di hati basirah para awliya. Pegangan kita, i'tiqad kita, i'tiqadiyun, kita berpegang kejap di akidah kita sekalian perkara yang berlaku, qada dan qadar Allah. Kita berpegang kejap di hati kita sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hak rukun iman yang ke-6. Itu bicara berkaitan dengan qada dan qadar, adalah bicara berkaitan dengan i'tiqad. Bicara berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Maknanya bicara berkaitan dengan iman. Maka sidang pendengar, jangan lupalah pembicaraan. Tajuk asalnya kita adalah pembicaraan berkaitan dengan takrif iman. Apa di iman? At-tasdiqul qalbi. Iman, at-tasdiqu bima ja'a bihin nabi. Iman adalah membenar hati. Membenar hati, percaya sepenuhnya di hati akan sekalian perkara datang daripada qada dan qadar Allah. Itu iman. Jadi rukun iman yang ke-6, percaya di hati, mengaku putus di hati akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bicara pegangan, kita bicara berkaitan dengan iman. Adapun bicara berkaitan dengan syuhud, ingatan di hati, zauq, wujdan, ini bicara ilmu lain, medan lain. Dan kedudukan siapa ni bicara syuhud? Kedudukan maqam fana, maqam awliya, maqam baqa, maqam para sahabah radhiyallahu anhum. Yang kita bicara i'tiqad, bicara iman, adalah bicara syariah, pegangan kita. Iman kita bicara bab syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bicara bab syuhud, itu pergi kepada bicara maqam ihsan. Dahulu kita bicara berkaitan dengan agama Islam, iman. Kita bicara sekarang berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 dan bicara ihsan. Bicara ihsan, dia ada maqam ihsan. Jadi bicara berkaitan dengan syuhud ini adalah bicara berkaitan dengan maqam ihsan. Jadi kita bicara sekarang, bicara iman. Jadi hal ni kena letak molek. Sebenarnya, pembicaraan bab i'tiqad dengan pembicaraan bab syuhud ini, ilmu lain-lain, medan lain-lain yang mana saya tidak perlu bicarakan berkaitan dengan syuhud, sebab sekarang saya bicara bab i'tiqad, bab pegangan. Saya bicara bab rukun iman yang ke-6, bicara bab iman. Maka tidak perlu saya bicara berkaitan dengan syuhud di hati. Hak bicara bab maqam ihsan, maqam awliya, maqam para sahabah radhiyallahu anhum. Itu bicara lain. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bicara bab iman, ini bicara hak berkaitan dengan kewajipan atas diri kita. Belajar molek berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, kemudian berpegang kejap di akidah kita akan rukun iman yang ke-6. Maka belajar
kemudian berpegang, ini pergi kepada ikhtiar dan usaha yang diwajibkan ke atas kita orang yang mukallaf, orang Islam beriman yang mukallaf. Adapun bicara bab syuhudiyun, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia, para sahabah radhiyallahu anhum. Jadi memanglah bicara tu jauh perbezaan antara kedua, tetapi sekarang perlu diperjelaskan perbezaan antara i'tiqadiyun dengan syuhudiyun. Walaha perbezaan tu sangat-sangat jauh perbezaan yang tidak perlu diperjelaskan. Tetapi sekarang perlu diperjelaskan. Walaupun i'tiqad dengan syuhud sangat jauh perbezaan, tetapi timbul golongan-golongan yang terpesong mencampur adukkan antara pegangan dengan ingatan di hati. Jadi saya syuhud tu saya sebut ingatan di hati lah. Jadi sekarang ni timbul fahaman-fahaman yang terpesong yang diajar oleh guru-guru yang terpesong yang mencampur adukkan antara pegangan dengan ingatan di hati. Pegangan cerita bab iman, cerita bab syariah yang menjadi kewajipan atas kita belajar serta berpegang, ikhtiar usaha. Ingatan di hati itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sampai maqam aulia. Jadi nak bicara tu macam jauh sangat lah. Memang jauh sangat. Bicara bab iman, untuk sah beriman dengan rukun iman yang keenam, dengan bicara bab maqam aulia, maqam kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang panggil apa ni? Saya nak guna ayat macam mana? Langit dengan bumi. Gitulah. Yeah. Perbezaan antara langit dengan bumi. Jauh sangat. Jauh sangat-sangat. Tiba-tiba dicampur aduk. Menyebabkan boleh bawa kepada salah pegangan dan boleh merosakkan kesucian ilmu pembicaraan bab syuhud. Ini timbul daripada golongan yang mengajar yang jahil berkaitan dengan i'tiqad, pegangan iman, dan jahil berkaitan dengan pembicaraan syuhud, zauq, wujdan. Hak tu bicara dalam ilmu yang lain, kitab yang lain, sehingga kan sekarang masyhur pula yang menyatakan bahawa kami tidak akan pisahkan antara pegangan dengan ingatan di hati. Kami tidak akan pisahkan. Ni lagi berat ni. Yeah. Ni kena sidang pendengar, kena ambil faham molek. Sebagaimana yang slot yang ke-25, saya sudah tekan berkaitan dengan salah pengajaran apabila hanya bercakap asbab terus disyirikkan, terus dikafirkan. Hanya percakapan asbab yang tidak salah. Disyirikkan, dikafirkan. Kenapa? Kerana salah pilih guru, belajar ilmu tauhid dengan guru yang tidak berguru, guru yang tidak mahir, yang hukumnya haram ke atas kita. Itu saya sebut dah. Slot yang terdahulu di slot yang ke-25. Hak ni pun sama juga ni. Kena hati-hati. Orang nak belajar kena hati-hati. Pihak masjid yang mengatur kuliah kena hati-hati. Pihak berkuasa agama kena sentiasa pantau. Kadang-kadang tajuknya adalah pegangan. Saya datang ni nak bicara bab pegangan. Serta bawa kitab tauhid. Kita bicara bab pegangan, bicara bab iman. Sampai masa di huraian, dia campur kepada syuhud, ingatan di hati. Pegangan tadi, kita belajar molek, faham, kita berpegang. Okay. Ikhtiar usaha kita. Itu kewajipan atas kita.
Syuhud di hati ni kurnia Allah kepada mereka yang sampai maqam fana. Di basirah mereka Allah lenyapkan, Allah hilangkan, Allah hapuskan aghya dan akdar. Selain Allah tidak ada di hati mereka. Kekurangan lalai tidak ada di hati mereka. Naik maqam fana, maqam aulia, maqam wahdatul af'al. Itu cerita wali. Pembicaraan maqam aulia ni bukan bicara dalam kitab tauhid. Dibicara dalam kitab ni, contoh sidang pendengar, ambil dengar molek. Contohnya dalam kitab Hikam, dalam kitab Ad-Durrun Nafi, dalam kitab Al-Manhalus Safi ni contoh. Tapi contoh masyhurnya kitab Hikam. Terutama sekali kita orang Terengganu, kitab Hikam syarahan Tauku Pulau Manih. Jadi dalam kitab Hikam ni dia membicarakan bab syuhud. Cerita bab orang sampai maqam fana, sampai maqam aulia. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman, pegangan. Hak ni dalam kitab Tauhid sifat 20. Maknanya kitab Tauhid sifat 20, kitab bicara syariat. Kitab Hikam syarah Tauku Pulau ni bicara bab haqiqah. Mana ilmu lain, medan lain. Ni. Tapi bukan kata yang mengajar, yang campur aduk antara pergangan dengan ingatan. Bahkan di tempat kita di Terengganu ni, ada orang yang menulis buku Tauhid Sifat 20, tapi dia campur dalam tulisan tu kepada ingatan. Ni lagi berat ni. Sekarang, bab pegangan, kejap jelas dah kitanya, sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah. Tetapi di ingatan hati kita, ingat tak? Hadir tak? Rasa tak di hati kita akan qada dan qadar? Contoh, buka mata, terang. Terang tu adalah qada dan qadar Allah. Bukan perbuatan biji mata. Mata tidak boleh bekas makhluk. Bukan kerana cahaya lampu tak boleh bekas kerana makhluk. Terang adalah qada dan qadar, pegangan kita. Tapi di ingatan hati kita, ingat tak qada qadar? Tak ingat. Ingat ke mata, ingat ke lampu. Maknanya kita orang awam, tak ada salah apa. Boleh je. Bukan masalah boleh tak boleh. Memang itu di luar kemampuan kita. Nak ingat di hati itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan diwajibkan ke atas kita. Bukan selalu boleh tak boleh. Sebab hal tu memang di luar kemampuan kita. Yang diwajibkan kepada kita, buka mata, kena ingat hukum Allah. Buka mata, pagi ni masuk waktu subuh, nak kena sembahyang subuh. Tu hak ingatan yang wajib kepada kita. Hak tu. Adapun nak ingat pada qada dan qadar, hak tu di luar keupayaan kita. Ni sampai peringkat buka mata, celek mata, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, ingat dak Allah, nampak dak Allah. Tak ingat Allah, tak nampak Allah. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tak ingat Allah, tak nampak Allah. Kalau berpaling kok, nampak bini, tak nampak Allah. Kalau cerah kok, tak ingat cerah tu datang daripada Allah. Maknanya, belum lagi mentauhidkan Allah. Belum i'tiqad. Belum lagi bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini memang salah sangat-sangat. Buka mata, paling ke kanan, paling ke kiri, tak nampak Allah. Nampaknya makhluk. Paling ke bini, nampak bini, tak nampak Allah. Nampak bini, nampak makhluk. Daripada pagi pas ke petang, bila kau kita nampak Allah? Bila kau kita ingat Allah? Bila kau kita hadir akan Allah? Bila kau kita rasa akan Allah? Tengok lembu, nampak tak Allah? Tengok kambing, nampak tak Allah? Tak nampak, maka belum i'tiqad. Belum lagi mentauhidkan Allah. Belum ada iman. Belum, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni memang salah sangat-sangat. Ni contoh yang ada pengajaran di tempat kita.
Saya sebut tadi hak kita. Paling kanan, paling kiri, buka mata, nampak asbab lah. Boleh nampak tu kenapa? Kerana mata kita terang. Kerana capur dengan lampu. Kita boleh masih lagi hidup kerana kita boleh bernafas udara cukup. Kita boleh bangun sebab kita ada tenaga. Walahal kita hidup qada qadar, bukan nafas, bukan udara. Pegang kita tetap dah. Kita boleh bangun qada qadar, bukan tenaga yang berkah. Itu pegang tetap dah. Tapi ingat di hati, tak ada salah apa-apa. Tak ada salah apa-apa. Maknanya kita ni duduk maqam i'tiqad, maqam syariah, maqam pegangan. Maknanya kita tak sampai maqam fana, maqam aulia. Kalau sampai maqam aulia, di basirah mereka, di mata hati mereka, hanya syuhud, hanya ingat, hanya hadir, hanya pandang, hanya rasa akan perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Itu cerita bab maqam aulia dalam kitab hikam syarahan Taqu Pulau Mani sebagai satu contoh kitab. Sebagai satu contoh kitab haqiqah. Kita bicara sebab sidang pendengar jangan lupalah saya ni Selok Adinul Khalis. Saya bicara berkaitan dengan agama. Agama, Islam, iman dan ihsan. Dan dalam kitab Faridatul Farid didatangkan permulaan agama, ma'rifatullah dan makrifah akan Rasul. Permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Jadi yang kita berpegang akan qada dan qadar, putus di hati sekarang qada dan qadar, itu dipanggil makrifah permulaan agama. Ia dipanggil makrifah ammah, al-ma'rifatul ammah. Makrifah orang ramai-ramai. Ini hak permulaan agama. Apa makna makrifah ammah ni? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam, putus di hati. Contohnya akan qada dan qadar. Jazam, putus di hati. Sekalian qada dan qadar. Jazam, putus di hati. Sekalian datang dari perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang kita jazam di hati itu sebenar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, berdalil. Ini makrifah permulaan agama. Adapun makrifah dalam pembicaraan kitab hikam, contohnya dipanggil makrifah al-ma'rifatul khassah. Makrifah yang ditakhsiskan, yang ditentu, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makrifah aulia, ini makrifah para sahabat radhiyallahu anhum, ini makrifah dengan nur. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dalam kitab tauhid bicara bab i'tiqad, bicara juga bab permulaan agama makrifah, bicara bab iman. Dalam kitab-kitab haqiqah pun dia akan sebut juga perkataan makrifah. Dia akan sebut juga perkataan tauhid. Dia akan sebut juga dalam kitab hikam syarah Taqu Pulau Mani perkataan iman. Tapi perkataan makrifah, perkataan tauhid, perkataan iman dan kitab tasawuf haqiqah itu bicara lain. Makrifah apa? Makrifah khassah, makrifah aulia. Tauhid apa? Tauhid khas, tauhid 4. Itu dia akan bicara dalam pembicaraan haqiqah. Iman apa? Iman yang kamil. Iman siapa? Iman para sahabat, iman para aulia dan juga iman para sahabat. Itu sangat jauh perbezaan. Bahkan dalam kitab hikam Ibn Atta'illah Sakandari, Ibn Atta'illah mengatakan bahawa syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Jauh perbezaan. Syaitan yang menebak muda, kata Abdullah Syargawi. Jauh perbezaan antara mereka yang mengenal Allah dengan Allah, makrifah aulia, dengan mereka yang mengenal Allah, berdalilkan makhluk Allah. Ini makrifah ammah permulaan agama. Jauhlah perbezaan.
Sebab makrifah amal ni permulaan agama untuk sah iman. Makrifah aulia tu makrifah kemuncak agama. Langit dengan bumi bezanya. Tu. Memang jauh perbezaan. Itu yang dinyatakan dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab-kitab hakikah ni, kitab hikam contohnya, selagi kita merasai kita ada pilihan, kita ada tadbir susung atur, kita ada perbuatan usaha, belum lagi ma'rifatullah. Sebab kita masih lagi merasai aku ada, aku pilih, aku tadbir, aku yang buat. Jadi selagi merasai akan aku ni, dan kita hakikah menyatakan belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah. Belum makrifah aulia, belum tauhid aulia. Maknanya selagi merasai kita ada pilihan, ada tadbir, ada perbuatan, kita bukan wali. Pelik ke je? Taklah, memang kita orang awam hok banyak dosa. Tapi jangan pula belum lagi makrifatullah. Belum ada makrifah permulaan agama. Imam tak sah, sembahyang puasa tak ada terima. Salah sangat bawa orang seumpama itu. Dan memang ada orang yang bawa makrifah aulia ni lah makrifah permulaan agama. Memang berat sangatlah. Ajaran-ajaran yang seumpama ni salah sangat. Tu kata kita orang belajar kena perhati molek. Pihak masjid yang mengatur kuliah kena perhati molek. Dia main nak ngajar apa? Nak ngajar ilmu i'tiqad. Nak ngajar ilmu pegangan. Alhamdulillah. Itu ilmu yang pertama. Ilmu i'tiqad, ilmu pegangan. Dalam huraian, apabila kita i'tiqad, maka kita kena ingat di hati. Kalau tak ingat, tidak berpegang. Jadi cukuplah. Tu sudah campur aduk. Dan dia tak faham pun apa makna i'tiqad. Apa makna pegangan. I'tiqad ni mengaku putus hati tu i'tiqad. Kena ingat di hati. Ingat di hati itu bergantung kepada basirah masing-masing. Itu bukan bicara i'tiqad. Maknanya kalau kita kata kalau cakap cara kapung capu seumpama tu dia panggil salah atas darat. Salah atas darat lah. Mari tajuk saya ni tak mengajar ilmu lain, saya mengajar ilmu i'tiqad, ilmu pegangan. Tak mengajar ilmu i'tiqad, ilmu pegangan. Berpegang sekalian qada dan qadar. Berpegang sekalian perbuatan Allah. Tu dia akidah kita. Berpegang kena ingat akan qada qadar. Berpegang kena ingat akan keesaan Allah pada perbuatan. Salah lalu dah. Ingat di hati, syuhud dipanggil, itu kurniaan Allah. Itu dipanggil maqam syuhudiyun. Yang nak mengajar i'tiqad ni, mengajar maqam syariah, maqam i'tiqadiyun. Lain sangat-sangat tu. Mana kalau kata saya nak mengajar i'tiqad, nak mengajar pegangan, digi kepada kena ingat, kena rasa, kena hadir di hati, jadi cukup lah. Mengapa? Salah lalu dah. Tidak faham apa makna i'tiqad, apa makna makrifah permulaan agama, apa makna iman. Qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Salah pengajian yang seumpama ni, selain daripada mudah menafikan pegangan seseorang. Ni tak ada pegangan ni. Seseorang yang merasakan tadbir diri semata-mata, susung atur diri semata-mata. Dan ingat tadbir Allah. Orang ni tak ada pegangan. Orang ni tak ada makrifah. Semua positif tidak diterima. Selain daripada mudah menafikan i'tiqad orang yang beriman, menafikan makrifah orang yang beriman, menafikan beriman, dia boleh bawa kepada orang yang salah pengajian seumpama ni terundur kepada akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah, saya ada bicara di slot yang 3, di slot yang 24, pembicaraan ikhtiar dan usaha. Jadi apabila dalam kitab-kitab hakikah, selagi rasa diri ada pilihan, rasa kita lah yang pilih, kita yang tadbir, kita yang buat. Belum lagi makrifatullah. Maka dia pun tak ada pilihan saya.
Tak ada tadbir saya, tak ada perbuatan saya. Tuhan, Tuhan. Tak ada pilihan saya, tak ada perbuatan. Ia nak lakung hak dalam kitab hikam tu. Dia nak lakung. Sampai peringkat tidak berpegang di akidah, tidak isbatkan di akidah, tidak letakkan di akidah. Saya ada pilihan, saya ada perbuatan. Terundur kepada akidah Jabariyah. Wajib berpegang di akidah. Saya ada pilihan, saya ada perbuatan. Tiba-tiba tak ada pilihan. Tuhan. Tak ada perbuatan. Tuhan. Ia nak lakung hak makrifah khasah yang Tuhan yang lenyapkan. Bukan lakon. Kita selain daripada pasti merasakan kita ada pilihan, pasti kita merasakan kita ada tarbiyah dan perbuatan, bahkan wajib kita berpegang hamba, saya ada pilihan dan perbuatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di salah pengajian, bila merasai ada pilihan dan perbuatan, belum lagi makrifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah, masih lagi kufur di sisi Allah, dia pun nak buang di hatinya, di pegangannya, pilihan dan perbuatan, terundur kepada akidah Jabariyah. Ini sebagai contoh ni, tapi mungkin saya tak sempat nak mengurai panjang. Contoh dalam kitab Ad-Durrun Napih. Dan kitab Ad-Durrun Napih ni di awal kitab dia membicarakan bab ikhtiar dan usaha. Didatangkan 4 aliran. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Qadariyah. Yang ketiga, Jabariyah. Ini saya bicara di slot yang 324. Yang keempatnya, Mazhab Ahlul Kashfi dipanggil. Ni. Makna apa ni? Aliran mereka yang sampai maqam mukasyafah, maqam awliya. Lenyap di basirah mereka, tidak ada termasuk pilihan dan perbuatan. Yang ada hanyalah pilihan dan perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Allah yang lenyapkan. Jabariyah pula, belum sampai maqam awliya. Dia tidak berpegang dengan akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tuhan, Tuhan. Kita tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Kenapa? Tidak berpegang di akidah, pilihan dan perbuatan Jabariyah. Ini berpunca daripada salah pengajian hak campur aduk tadi. Selain daripada mudah-mudah menafikan i'tikad orang Islam yang beriman, menafikan makrifah tauhid orang Islam beriman, ia boleh terundur kepada pegangan Jabariyah. Ini jangan duk lakon-lakon. Daripada Allah, kerana Allah, dengan Allah. Itu syuhud di basirah. Itu maqam baqa. Itu kurniaan Allah, bukan subuh mulut. Daripada Allah, kerana Allah, dengan Allah. Itu maqam baqa, maqam para sahabah radhiyallahu anhum. An yakuna minallahi lillahi billahi. Tu. Jangan duk lakon hak tu. Itu bicara bab kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita bicara i'tiqad, pegangan. Ingatan itu syuhudi, itu maqam awliya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh lah. Saya ada masa sedikit lagi. Jadi slot yang ke-26 ini kira-kira habislah pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, dan insya-Allah slot akan datang saya balik semula kepada tajuk yang saya ambil daripada kitab Faridatul Faraid, dimulai dengan pembicaraan agama, pembicaraan Islam, iman dan ihsan, takrifan dia, dan insya-Allah saya akan pergi pada pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, dan juga sifat-sifat Rasul. Saya nak datang contoh ni, hak ajaran-ajaran yang terpesong yang mensyirikkan orang Islam yang beriman. Contohnya, selagi kita merasai memiliki apa-apa, selagi merasai aku ada, akulah, aku pilih, aku buat, hak ni masih lagi ada keakuan, dia boleh jadi iblis. Dia kata jadi iblis. Sebab apa iblis kan? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab apa iblis jadi terpesong? Sebab ada aku.
Jadi aku ni salah dia kata. Walah, tak aku bendanya. Kalau kita baca dalam Quran tu. Qul a'udzu bi Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Aku bukan aku belaka tu. Kata oleh Muhammad Muhammad, aku berlindung. Tak aku belaka tu. Tak aku. Surah dalam surah Kuliah tu. Ni. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah. Aku belaka tu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Kita baca dalam doa iftitah. Sesungguhnya aku hadap diri aku. Tu. Doa iftitah Nabi SAW tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Aku belaka tu kan. Kenapa salah pulaknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka akan dikau ni. Kami yang sembah. Kenapa nak salahnya? Ni. Kalaulah kata di hati merasai, rasa di hati. Rasa di hati, rasa lega di hati. Sebab apa? Sebab jumpa dah ubat. Rasa lega di hati. Sebab apa? Sebab jumpa dengan doktor. Syirik akan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia lega dengan makhluk, tidak lega dengan Allah. Allah. Ni ada dalam YouTube ni. Sidang pendengar, kalau terjumpa hak ajaran seumpama ni, jadilah. Sepatutnya lega dengan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Bukan obat, bukan doktor. Tiba lega dengan obat, lega dengan doktor. Dia panggil ni, iman dia tercabut. Islam hanya pada IC jua. Apa gitu mana? Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap. Hak ingat di hati sebab apa gelap? Elektrik terpadam. Sebab apa gelap? Matahari terbenam. Walah gelap kodok koda. Bukan kerana lampu terpadam. Bukan kerana matahari terbenam. Tiba-tiba hak rasa di hatinya gelap kerana elektrik terpadam, lampu terpadam, gelap kerana matahari terbenam. Ini pun akidah yang terpesong belaka. Ini dalam YouTube ada ajaran seumpama ni. Sebab tak rasa di hati. Gelap tu qada qadar. Cerah tu qada qadar. Ni pun orang lah. Kita hanya berpegang di hati. Yang berlaku qada qadar. Nampak, dengar, terang, nyata, gelap pula qada qadar, itu pegangan. Hak di hati tak rasa, tak ingat, tak hadir akan qada qadar, kita orang awam tidak ada sebarang kesalahan. Yang kita kena ingat di hati, yang kita kena sentiasa hadirkan di hati adalah akan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat sentiasa. Mata nak tengok apa? Kena ingat hukum hakam Allah kata macam mana. Nak dengar apa? Kena ingat hukum hakam Allah kata macam mana. Lidah nak berbicara, kena ingat hukum hakam Allah kata macam mana. Nak gerak, nak diam, nak lakukan apa-apa, kena ingat hukum hakam Allah kata macam mana. Itu hak ingat yang wajib kepada kita. Nak ingat akan qada dan qadar Allah, itu perkara yang di luar keupayaan kita, yang tidak diwajibkan kepada kita dan memang kita tidak mampu. Itu hanyalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sampai maqam fana, maqam baqa. Siapa mereka? Di kalangan kekasih-kekasih Allah, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan para aulia dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pegangan kita tetap dah segala-gala perkara qada dan qadar Allah. Pegangan kita tetap dah segala-gala yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah pada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar kena ambil daripada awal selok yang pertama dahulu sampailah ke selok 26. Kemudian kalau dengar tu kurang dapat mengikuti, memahami, maka ulang-ulang dengarlah. Mudah-mudahan kesemua kita ni dan juga keluarga-keluarga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang suci,
akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah untuk selalu akan datang saya akan balik semula kepada tajuk asal berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Jadi baiklah, itulah antara perkongsian untuk minggu ini, di mana slot yang terakhir, slot yang ke-26, yang Ustaz membicarakan tentang perbezaan antara pegangan dan ingatan di hati. Dan kita mengharapkan semoga rakan-rakan pendengar kita dah pun faham, dan kalau masih belum faham lagi, boleh ikuti ataupun boleh ikuti semula di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Dan sebagai mengakhiri untuk pengajian kita hari ini, seperti biasa, Ustaz akan mengaminkan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sama-sama lagi untuk rancangan Adinul Kholis Tweetan Hijau. Dan seperti biasa, saya serahkan kepada rakan setugas untuk pagi ini dalam DJ Anggun Inspirasi